Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Diharapkan semua murid-murid sihat dan dijauhi jangkitan COVID-19. Jika terdapat simptom-simptom tu, segeralah berjumpa dengan doktor. Okay. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang baru, untuk matematik tingkatan 1. Okay, apa tajuk dia? Jom kita tengok. Okay, tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah bab 7, letak samaan linear. Okay. Apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, ketak samaan, dan yang kedua ialah ketak samaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. Kenapa kita belajar bab ini? Dia sebagai pengetahuan dalam bidang yang memerlukan konsep had. Apa itu konsep had? Apa tu had? Had itu apa? Had itu ialah limit. Pernah dengar kan perkataan limit? Okay. Had ni apa? Had ni ialah limit. Tak boleh lebih ataupun tak boleh kurang. Tak kurang atau tak lebih. Atau lebih atau kurang. Okay. Limit. Had. Okay. Okay. Jadi seorang arkitek perlu mempertimbangkan had tinggi struktur yang dibina. Seorang jurutera perlu menentukan had laju dan had berat kenderaan yang direka. Seorang perancang kewangan menggunakan idea had untuk mengira keuntungan optimum sebuah syarikat berdasarkan kos operasinya. Okay. Jadi bincangkan bidang lain yang melibatkan konsep had ni. Contohnya, had ni kita boleh tengok masa kita top up. Okay, top up kan. Ataupun tambah nilai. Tambah nilai kredit handphone. Contohnya, kalau RM10, berapa had dia? Untuk 1 minggu. Macam tu lah. Okay, had tu. Okay, selalu ni contoh yang biasa kita jumpa lah kan, top up ni. Lagi apa lagi? Contoh, okay, contoh kalau kita nak apa lagi selain daripada top up? Tengok cikgu pun bela dah. Sekejap ya, cikgu fikir. Macam sekarang, PKP kan. PKP ni. Berapa had orang dalam satu kereta? Satu kereta hanya boleh ada 2 orang sahaja. Itulah dia. Had lagi. Lagi kedai makan hanya boleh buka daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Lepas tu dah tak boleh buka dah. Contohnya macam tu had tu. Okay. Dia ada je had limit ni. Ketaksamaan ni dalam kehidupan kita dia banyak je sebenarnya. Okay. Jadi kita pergi teruslah. Kita nak kenal apakah itu ketaksamaan. Okay. Okey, 7.1 kita akan belajar ketaksamaan. Apakah ketaksamaan? Jadi kita tengok dulu contoh ni, dia bagi. Telefon pintar jenama manakah yang mempunyai harga yang lebih rendah? Okey, diberi A RM1,400, B RM1,600. Jadi siapa yang lagi murah? Jenama A ni lagi murah kan? A ni murah. Okey. Kemudian dia bagi contoh yang kedua. Okay. Jisim manakah yang lebih besar? Okay. Ini adalah 80 gram dan X gram dan 50 gram. Yang lebih besar ataupun lebih berat, mestilah yang ini. X tambah 50 ni. Okay. Dia tak sama. Sebab tu yang ni ke bawah, ni ke atas. Sebab beratnya tak sama. Jadi secara perbandingan, kita dapati bahawa harga telefon pintar jenama A tadi berapa? RM1,400.
adalah kurang daripada jenaba B, berapa ringgit tadi? 1,600. Okey, manakala yang kedua, jisim iaitu X tambah 50 gram adalah lebih besar daripada 80 gram. Jadi hubungan antara dua kuantiti yang tak sama nilai ini dikenali sebagai ketaksamaan. Dua kuantiti tidak sama nilai. Okey, dikenali sebagai ketaksamaan. Okey, ini adalah simbol-simbol yang kita akan guna sepanjang kita belajar ataupun kita akan jumpalah sampai kat mana-mana pun. Okey. Jadi ini adalah simbol bagi lebih besar. Dia ke sana. Ke sana. Kalau awak perasan, dia macam huruf B. Dia B. Macam tu. Tapi kita guna simbol je macam ni je. B. Besar. Okey. Kalau yang ke kiri kurang daripada. Macam huruf K. Nampak? Kita guna simbol ke kiri. Macam tu. Okey, nampak tak? Okey, kalau B dia ke sana, ke kanan. Okey, kalau kecil atau kurang ke kiri. Okey. Okey, ni simbol dia lah yang kita akan guna sepanjang kita belajar matematik. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Isikan tempat kosong dengan simbol. Ni simbol apa ni? Ke sana, ke kanan ke kiri? Ke kanan kan? Jadi kalau ke kanan dia mesti huruf B. Okey, ini maksudnya lebih. Kan lebih. Ni ke kiri. Ke kiri. Ini maksudnya kurang. Okey, supaya menjadi dia suruh kita guna simbol tu supaya menjadi pernyataan benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey, diberi soalan ni lah. Negatif 5/6 dengan 4. Jadi dekat sini kita nak guna simbol mana? Kita nak guna simbol yang lebih ke ataupun kurang? Negatif 5/6 dengan 4. Okay, dekat sini kalau awak perasan ini adalah nombor negatif. Nombor negatif mestilah lebih kecil ataupun kurang daripada nombor positif. Jadi dia kurang. So kita tulis simbol kat sini kurang. Okay. Boleh? Okay, kemudian dia kata tulis ketaksamaan dengan menggunakan perkataan ayat lebih besar daripada atau kurang daripada. Jadi A ni jawapan dia mestilah negatif 5/6. Okay, so ke kiri kan mesti letak kurang daripada. So letak kurang daripada 4. Okay. So boleh tahu macam mana kita nak guna lebih daripada dan kurang daripada tu nak guna simbol. Okay, kita pergi kepada soalan B. Okay. 4/2 so dalam petak 9. Jadi bila ada kuasa macam ni, awak cari dulu 4/2 tu sama dengan berapa. Tekan kalkulator. Jadi 4/2 bila tekan kalkulator kita akan dapat 16. Jadi 16 apa dengan 9? Nak letak simbol apa kat sini? 16 kurang daripada 9 ke ataupun 16 lebih besar daripada 9? Jawapannya mestilah 16 lebih besar daripada 9. Jadi kalau lebih kita akan guna simbol ke sebelah kanan. Letak simbol. Jadi ayat matematiknya 16 lebih besar daripada berapa? 9. Okey, 16 ni kan? Ke 16 kan? Jangan tulis 16 Kita guna yang ni, yang original ni. Iaitu 4/2. Cikgu padamlah kat sini. 4/2 lebih besar daripada 9.
9 kuasa 2. Ni pun letaklah dia punya simbol ni. Lebih besar. Okay. Alright. Jadi itu untuk asas dia. Okay, kita nak tentukan lebih atau kurang. Nak guna simbol lebih atau kurang. Jadi kita nak memberihalkan ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, jadi kita tengok kepada garis nombor kat bawah ni. Okey, diberi satu garis nombor. Okey, diberi nombor 4 dengan X. Okey, dekat sini kita boleh guna ketaksamaan dia. Okey. Okey. Right. So, macam biasa 4. Okey. Ni petaknya. X. Okey. Okey. Sekarang ni X berada di sebelah kiri. Nampak tak kiri? Ke kiri ni. Kalau ke kiri, tadi apa maksud dia? Mestilah lebih kecil. Kecil. Okey. Ke kiri kan? Jadi 4 kurang daripada apa? Daripada X. Okey. Okey. Ayat yang kedua pun kita boleh guna. Macam mana nak guna? Dia akan jadi macam ni nanti. Kalau ayat yang kedua kita nak guna, dia jadi macam ni. Okey. Kita letak X kat depan. Okey. Kemudian kotak dengan nombor berapa ni? Nombor 4. Okey. Jadi X berada kat belakang kan? Kat belakang. So dia lagi besar ke kanan ni. Okay. So X lebih besar daripada 4. So ayat dia X lebih besar daripada 4. Okay. Jadi daripada satu garis nombor ni kita boleh buat dua ayat yang berbeza. Terpulang pada kita nak tentukan nak guna kurang ke ataupun nak guna lebih besar. Okay. Tapi pada cikgu kalau macam dia dah bagi macam ni kan, 4 jumpa 4 dulu, awak letaklah 4 dulu kat depan, X dekat belakang. Jangan apa? Jadi tak adalah awak keliru kan, confused, tak adalah confused sangat. So kita ikut je garis nombor dia bagi tu. Okay. Nak buat terbalik pun tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, kemudian kita pergi contoh yang kedua. Okay, dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara antara X dengan 8 dalam ketaksamaan dengan menggunakan kurang daripada. Okay. Kemudian terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Okay. Perihalkan hubungan X dengan 8. Jadi X sebelah kiri. So X sebelah kiri dengan 8. Nampak anak panah ni pun dah ke sana, ke kiri. So letak ke kiri. Kalau ke kiri maksudnya kurang daripada. Jadi X kurang daripada 8. Siap. Alright. Ada masalah? Tak ada. Good. Good job. Okay. Okay. So next. Seterusnya. Jadi kita nak kenal hubungan. Ni ada lain sikit lah. Hubungan ni yang pertama lebih besar daripada atau sama dengan. Dia ada tambah perkataan pula. Tadi kita belajar lebih besar daripada. Lepas tu ditambah pula atau sama dengan. Sama juga hubungan yang kedua kurang daripada atau sama dengan. Jadi pertambahannya pada perkataan ayat sama dengan ni. Tambahannya pada atau sama dengan. Atau sama dengan. Okey. Jadi diberi contoh dekat sini. Okey. Papan tanda lalu lintas dalam raja di sebelah boleh dijumpai di sepanjang lebuh raya, highway. 110 km per jam.
Papan tanda ini memberi peringatan kepada pemandu bahawa laju kenderaan di lebuh raya itu seharusnya tidak melebihi 110 km per jam. Jika V mewakili laju dalam kilometer per jam, maka V sama dengan 110 dan V lebih kurang daripada 110. Kedua-dua kesamaan dan ketaksamaan tersebut digabungkan menggunakan simbol simbol kurang daripada atau sama dengan dan ditulis sebagai ni. V ni simbol bagi kurang daripada atau sama dengan 110. Okey, dekat sini kalau kita fikir logik, okey, kita naik kereta dengan ayah kita kan. Okey. Jadi bila ayah bawa kereta tu mestilah kejap-kejap 60, kejap-kejap 110, kejap-kejap 80. Dia tak tentu. Sebab tu kita guna simbol kurang daripada atau sama dengan. Sebab kadang-kadang pun ayah kita boleh bawa juga kan. 110 ni, dia sama. Okay. Sebab tu dia ada lagi pertambahan atau sama dengan ni. Okay. Okay. Jadi kita boleh menggunakan garis nombor untuk mewakilkan hubungan ketaksamaan V kurang daripada atau sama dengan 110 seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay. So dalam rajah di bawah, so daripada 110, dia pergi ke arah, anak panah ke arah kiri. Okay. So V lebih kurang daripada atau sama dengan 110. Okay. Okay. Kemudian, laju kenderaan yang tidak mematuhi papan tanda lalu lintas adalah lebih daripada 110 km per jam dan boleh diwakilkan pada garis nombor seperti rajah di bawah. Okay. Rajahnya, okay, daripada 110, anak panahnya ke arah kanan. Okay. So, V lebih besar daripada 110. Kalau awak perhatikan, okay, dekat sini, dia ada perbezaan pada tanda yang ni berwarna, okay, 110 yang berwarna dengan 110 yang tak berwarna. Bila berwarna, maksudnya dia ada sama dengan. Kalau tak ada warna dekat dalam ni, maksudnya dia tak ada sama dengan. Tu beza dia. Jadi kalau dalam gambar rajah mana-mana ataupun dalam peperiksaan ke, dalam latihan ke, okay, bila dia suruh buat garis nombor, pastikan awak tengok dulu tanda yang dibagi tu ada sama dengan ataupun tidak ada sama dengan. Macam ni ada sama dengan kan? Jadi bila ada sama dengan, warnakan bulat pada nombor tu. Kalau tak ada sama dengan macam ni, yang V lebih kecil, lebih besar daripada 110 ni, buatkan bulat sahaja, tak ada warna kat dalam tu. Itu beza dia kan. Okey. Jadi simbolnya inilah dia. So simbol ada sama dengan ni. Okey. Simbol yang lebih besar tu, okey, macam biasalah. Besar mesti ke kanan. Okey. Kalau besar mesti ada ke kanan dan ada sama dengan kat bawah ni. Okey. Ni maksud dia. Ni untuk yang ini. 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 Ni kurang daripada atau sama dengan. Macam tu. Okey. Dia gabungan kan. Okey. Jadi untuk tu kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey. Diberi Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Okay. Jadi, soalan A, jika T, dia beri T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Jadi dia beri Fatimah mesti kerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari untuk dia dapat upah kerja lebih masa. Jadi kat sini, okay. Jadi dia kata hanya perihalkan ketaksamaan. Jadi, okay, 9 kat depan kan. Jadi bilangan kerja sehari.
Okey. Jadi 9, okey, kurang daripada 1, kurang daripada 1 pula, kurang daripada atau sama dengan T. Okey, ni untuk T. Okey. Ayatnya bila dia kata sekurang-kurangnya 9 jam sehari ni, maksudnya nombor yang paling kecil, okey, mestilah 9. Macam ada garis nombor kat sini. Okey. 9 mesti berada dekat depan. Kurang, sekurang-kurangnya 9. Okey. 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 Lepas tu dia kata wakilkan ketaksamaan dengan garis nombor dan seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Jadi nombor diberi, okey, buat dulu. Okey, letak dekat tengah-tengah. 9. Letak 2 nombor kat depan, iaitu 7 dengan 8 dan 2 nombor dekat belakang, iaitu 10 dengan 11. Okey, dia nak cukupkan syarat. Jadi dia kata, kat sini kita dah dapatkan A ni, 9 kurang daripada 1 atau sama dengan T. Jadi nak buat garisan dia, okey, mesti dekat atas 9. Buat dulu bulat tu. Okey, cikgu nak tanya sekarang. Bulat tu nak kena ada warna ke tak ada warna kat dalam tu? Mesti ada warna. Kenapa? Sebab kita ada sama dengan kat sini atau sama dengan yang ni. Jadi mesti ada warna. Warnakan dia. So warnakan. So buat anak panah ke arah kanan. Okey. Mesti lebih masa kan. Dia nak dapat gaji lebih, mesti kerja lebih 9 jam. Jadi dia punya ketaksamaan dia, okey, kita nak perihalkan, mestilah, okey, guna simbol. So 9 mesti lebih kecil atau kurang daripada atau sama dengan huruf T. Contoh. Okey. Boleh? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau ada soalan ke, tak faham ke, tak apa ke, boleh tanya cikgu, boleh PM, jangan malu, jangan segan. Awak juga boleh cari video-video dalam YouTube. Cikgu-cikgu lain pun ada juga masukkan video-video berkenaan dengan ni lah, bab 7 ni, ketaksamaan ni. Jadi kalau dengan cikgu awak rasa kurang faham, boleh je pergi dekat-dekat cikgu lain tu, tak ada masalah. Okay? Ramai cikgu-cikgu yang ada kat dalam Malaysia ni yang boleh, yang ajar matematik. Bukan cikgu seorang aja. Okay? Jadi untuk itu, sampai di sini sajalah untuk subtopik 7.1 iaitu ketaksamaan. Jadi kita akan berjumpa lagi di lain hari dalam waktu matematik. Okay? Jaga diri, jaga keluarga. Okay? Ikuti SOP ketika anda keluar rumah. Okay? Jadi sekian. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.